Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi tuan-tuan perbincangan kitab Madza khasiral alam bil hintatil muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita telah masuk kepada bab yang ketiga, fasal nombor 1, pasal 3.1 lah. Ya. Di dalam buku ini telah kita bincangkan bulan sebelum puasa mengenai dengan rahmat setelah kedatangan Islam dan kenapa umat Islam menjadi mundur kerana hilangnya kecintaan mereka kepada Nabi mereka. Kita ada bincang yang tu bulan sebelum puasa. Maka hari ini kita nak teruskan lagi lah perbincangan kita melalui kitab ini insya-Allah. Baik. Maulana Abu Hasan mulakan dengan membawa sepotong hadis diriwayat Bukhari, ya, hadis daripada Abu Musa Asy'ari, disebutkan dalam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm, sebuah hadis yang panjang. Masalul ma ba'athani Allahu min huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fambatatil kala'u wal ushubu katsir wa kanat minha al ajadibu amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasuqu wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tamsikul ma wa la tumbitul kull kala fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa amila wa mathalu man lam yarfa' bidzalik ra'sa wa lam yuqbal huda Allah alladhi ursiltu bih rawahul Bukhari. Yang bermaksud satu ungkapan daripada baginda Nabi SAW, bagi saya ini antara hadis yang dia kurang popular tapi sahih, duduk dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari dalam kitab Al-Ilm. Sekarang Maulana Asri Kelantan dah keluar dah terjemahan Sahih Bukhari dan syarahan daripada dia kan. Menarik tuan-tuan. Saya duk tunggu duk nak beli lama dah tapi queue dekat Shopee tu sentiasa sold out. Dia pun tak sempat restock. Tapi menarik lah. Pasal Maulana Asri dia ada sanad bersambung sampai ke Imam Bukhari. Ya, syarahan dia, huraian dia dalam Sahih Bukhari tersebut. Dia terjemah dah. Tapi bab yang pertama lah, babul iman, kitab iman tak silap saya. Bab pertama. 130 kot harga dia. Terbaik. Ya, terjemahan dan syarahan daripada dia. Tuan-tuan carilah antara tokoh hadis di negara kita. Ya, Maulana Asri. Baik. Yang di Kelantan tu kan. Baik. Ini hadis Nabi SAW maksudnya. Okey. Ini menarik hadis ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, perumpamaan apa yang Allah telah utus akan aku merupakan petunjuk dan ilmu. Maksudnya perumpamaan aku ini diutuskan sebagai pembawa petunjuk dan ilmu itu ibarat seperti hujan lebat, yakni air yang turun sehingga menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Jadi perumpamaan Nabi datang dengan membawa cahaya ilmu itu seumpama hujan yang lebat yang turun ke atas muka bumi, yang daripada bumi itu tumbuh segala tumbuh-tumbuhan. Maksudnya ada benefit. Daripada bumi yang kering itu tumbuh tumbuh-tumbuhan daripada hujan itu.
Namun kata Nabi, tetapi ada pula bumi yang mati, yakni keras, sehingga air hujan tadi itu bergenang di atasnya. Maknanya ada bumi yang keras, yang bila mana turunlah hujan macam mana pun, dia tak ada benefit apa-apa daripada hujan tu. Pasal kerana kekerasan dia itu, akhirnya air tu yang tadinya boleh jadi manfaat kepada tumbuhan ataupun muka bumi yang lain, tetapi kerana kekerasannya itu menyebabkan air hujan yang tadinya bermanfaat hanya bergenang di atas dia, tak dapat masuk. Oh, cantik tuan-tuan ucapan Nabi ni. Sebab tu disebut oleh para ulama bahasa, orang yang paling pakar bahasa Arab baginda Nabi SAW. Tak ada orang lain paling pandai bahasa Arab baginda Nabi SAW. Imam Syafi'i juga mengesahkan. Imam Syafi'i berguru bahasa Arab dengan Bani Husain berapa lama sebelum terjun ke dalam dunia fiqh. Dia orang Arab dah, tapi dia mengaji lagi bahasa Arab dan bagi power lagi. Dan dia mengatakan memang baginda Nabi SAW bahasa Arab yang paling power, tak ada orang boleh potong baginda Nabi. Nabi lah Arab yang paling, bahasa Arab yang paling hebat bahasa Nabi. Baik. Maka Allah memberi manfaat dengan itu manusia pun minum, menyiram, bercocok tanam, dan ada pula bumi yang merupakan padang pasir yang tak dapat menahan air dan tak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau berumput. Begitulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah ini, memberi manfaat kepadanya apa yang Allah telah utus akan aku, lalu ia ketahui dan ia amalkan. Dan demikian pula perumpamaan orang yang tidak memerhatikannya dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Maknanya itu perumpamaan orang yang mana bila mana dia menerima manfaat daripada Islam ini, dia menerima manfaat daripada wahyu Allah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perumpamaan dengan orang yang keras hatinya, yang meskipun turun rahmat itu, turun laluan ilmu itu, turunnya, tapi kerana kekerasan hatinya, mainlah apapun dia tak terima. Baru saya duk sembang tadi dalam kereta dengan Manjit pasal kerasnya hati kita ni. Mengapa setengah di antara kita tuan-tuan, golongan awam ini, sebelumnya kita melazimi kuliah agama, kita ni orang yang lembut, orang yang kaki melawak, orang yang biasa, orang yang baik. Tetapi bila mana kita datang terdetik dalam jiwa kita untuk berubah dan berhijrah, kita masuk ke dalam jemaah-jemaah kuliah, kita menyentuni para ustaz asatizah, kita tiba-tiba berubah. Kita jadi keras, kita mula maki orang tu, kita mula cakap orang ni, kita mula menyindir jemaah itu, kita mula mengata kat jemaah ini, mengapa kita jadi begitu? Sepatutnya pentarbiahan kuliah, sepatutnya dia tidak bertukar menjadi lebih buruk. Sebaliknya dia kena jadi lebih baik. Tetapi makin lama kita ini menjadi makin keras. Saya bercakap atas ruangan yang saya melihat sekeliling saya lah. Mungkin tuan-tuan pun sama, mungkin tuan-tuan berbeza. Kadang-kadang itu yang menyedihkan. Kita perhati, dia ni dulu okey, zaman-zaman Mimoto dulu. Awaklah dia sejak dia pakai kepiah ni, dia pergi kuliah, dia lagi keras lah hantam orang. Dia poli ustaz tu sakal sangat, dia maki ustaz ni. Apa yang menyebabkan dia jadi macam tu? Apa yang menyebabkan dia jadi begitu? Sepatutnya pentarbiahan ilmu kuliah, dia tidak menyebabkan orang jadi makin keras. Sebab orang bila dia makin keras hatinya, perumpamaannya macam Nabi sebut tadi, mainlah macam mana ilmu pun, mainlah macam mana info pun, bila dia telah menetapkan kekerasan hati dan jiwa dia, tak dapat memberi manfaat, hanya bergenang di atas dia saja. Tuan-tuan, selamilah lautan keilmuan yang sangat luas ini, tuan-tuan. Berlakulah adil, lembutkanlah jiwa untuk mendengarkan, untuk pergi dengar, untuk cuba buka ruang dan minda keluasan ilmu dan akal fikiran ini. Tak perlu kita menjadi terlalu keras, kita kata duduk statik setempat tak berubah, akhirnya kita akan nampak siapa sahaja pun salah dan silap. Itu fungsi ilmu sebenarnya dia bawa kita kepada iman. Al-ilmu yad'u ila al-iman. Ilmu bawa kepada iman. Tetapi kalau kita telah kunci mati hati kita, aku dah long, aku tak mau depa ni, aku tak mau dengar kawan ni, aku nak dia ni saja. Tuan-tuan, jadi kita tak akan ada perubahan dalam diri kita. Bagi aku, kalau dia ni cakap semua salah, puak-puak ni cakap semua pelipur lara saja, tak ada yang betul. Jangan. Ni saya kata kat dua-dua. Pergi dengar dulu. Nasihat dia, butir-butir bicara dia. Baik. Begitu juga puak yang satu lagi. Tapi tak ada puak dah kot sekarang, saya fikir.
Nah, nampak semakin okey dah sekarang ni, alhamdulillah. Kita akan cerita juga itu segini, akan masuk bab tu juga segini. Okey, baik. Sambung teruslah. Di bawah naungan pemerintahan muslimin yang hebat, orang Islam yang hebat, ya. Ramai yang mendapatkan bahagian dari kebaikan agama ini serta ilmu, pendidikan dan pemerintahan. Dengan agama ini pula bangsa Arab sudah memberikan saham untuk membangun dunia baru. Bahkan banyak di antara peribadi-peribadi bangsa yang bukan Arab yang melebihi bangsa Arab sendiri dalam mendapatkan kebaikan. Di antara mereka yang bukan bangsa Arab itu ada yang menjadi imam, yang menjadi mahkota di berbagai negara Arab, yang menjadi ikutan kaum muslimin, baik imam-imam dalam bidang fiqh, bidang hadis dan bidang lain-lain. Yang betul tuan. Yang kita dah sebut banyak tokoh-tokoh ni, yang kita dah sebut nama-nama Arab ni, depa bukan Arab pun. Depa kebanyakan depa tu bukan Arab. Bukan Arab pun. Imam Abu Hanifah bukan Arab. Imam hadis yang 6, yang Arab yang Muslim saja. Kebanyakan yang lain bukan Arab. Berapa ramai tokoh-tokoh ulama kita itu bukan Arab. Tapi disebabkan nama itu kita dengar macam nama Arab kita sangka dia Arab. Bukan Arab. Ibnu Khaldun menyebutkan, Ibnu Khaldun sebut benda dalam Muqaddimah, kitab Muqaddimah dia mengatakan kejadian yang ganjil kerana bahawa pemikul-pemikul ilmu dalam agama Islam kebanyakannya bukan Arab. Ibnu Khaldun sebut, dalam bidang ilmu syariah ataupun aqliyah, hanya sedikit sahaja terdiri daripada bangsa Arab sendiri. Sekalipun di antara mereka berbagai bangsa Arab yang nisbah nisbat atau kekeluarga penisbahan, namun mereka berbahasa ajam. Mereka juga para pendidik dan para guru. Sedang agama Islam ini adalah agama millah yang berasal dari Arab. Bahkan pencetus syariatnya adalah Arab. Ibnu Khaldun provoke dalam kitab Muqaddimah mengatakan, pada era dia, dia temui ramai tokoh-tokoh yang bukan Arab, tetapi menjadi imam-imam yang besar. Kita juga dengar nama macam Zaman Qashari, Mubarak Furi, semua nama-nama Arab. Bukan orang Arab. Mubarak Furi, orang India, ulama India. Yang karang Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, satu syarah yang cukup hebat. India. Tapi kita dengar nama selama ni lagu Arab. Bukan Arab. Itu belum kita cerita tentang Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ar-Razi. Semua tu bukan Arab belakang tu. Orang Eropah, orang putih, orang Parsi, orang Iran, orang Kurdi, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, orang Kurdi. Tetapi dia mempunyai lisan yang fasih dalam bahasa Arab lah. Tuan-tuan tengok di YouTube ada petikan dia kata ana Kurdi aslan. Aku ni orang Kurdi dia kata, tetapi Allah memuliakan aku dengan bahasa Arab. Maksud lama ni Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, dia punya kalam dia cukup indah. Ceramah dia saya fikir kalau budak-budak sekolah menengah belajar bahasa Arab fusha pun dia boleh dapat tangkap pasal susunan kalam dia tu. Dia fusha, bahasa seketui-seketui ni yang indah. Yang kalau tuan-tuan pun biasa dengar filem-filem Arab sikit-sikit faham 5-6 perkataan, tuan-tuan biar dengar, tuan-tuan boleh tangkap sikit sekurang-kurangnya apa yang cuba Syekh sampaikan. Itu yang hebat. Fiqh Sirah, karangan Asy-Syahid yang fenomenal. Larah bahasa dia cukup indah. Seorang lagi tokoh ni, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Bukan bangsa Arab, tetapi lantunan bahasa dia cukup indah dan tinggi. Sebab tu tuan-tuan ingat kuliah kita di surau ni, bulan pertama, kedua, ketiga kot saya bawa main yang original bahasa Arab punya kitab kan. Keempat sampai seterusnya saya tukar main terjemahan. Sebab apa? Tak boleh pi lah. Tinggi sangat-sangat dia punya gubahan bahasa dia tu. Kena pakar betul ya. Surrender kita pun kena bawa main terjemahan bahasa Melayu. Terlalu tinggi bahasa dia tu. Oh hebat. Hebatlah. Kenapa dah suka terangkat? Baik. Dari berbagai-bagai umat atau bangsa yang telah memeluk agama Islam, di masa-masa berkuasanya agama Islam muncul pemimpin, wazir dan orang terkemuka yang bukan Arab. Mereka merupakan bintang-bintang yang menerangi bumi, cendekiawan kemanusiaan, pencetus kebajikan dunia baik di bidang kemuliaan, kemanusiaan, kecerdasan. Sampai habislah ni panjang ni. Saya nak pergi yang poin yang besar lagi. Baik, keempat. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Baru ni isu roh ni
viral, tapi alhamdulillah dah selesai. Kita tak perlu panjangkan, dah selesai dah isu roh tu. Tanasukh roh tu kan. Tapi tanasukhur arwah memang ada dalam Syiah. Ada satu akidah sebut sebagai akidah tanasukhul arwahi. Salah satu sek dalam Syiah ini ada pahaman itu. Malaysia pun, Tanah Melayu pun dulu ada dalam filem bawang putih, bawang merah. Mak dia mati, roh dia jadikan kalui. Itu contoh tu. Lepas tu jadi pokok. Siap ada buayan ni kat atas. Ke bawah lah kan. Lepas tu kita pergi Langkawi, orang kata apa? Tasik Dayang. Bunting orang kata kan. Dia meninggal masa bunting. Lepas semua tu jadi bukit dan sebagainya. Itu tanasukh kepercayaan itu. Dia juga dapat elemen daripada agama Hindu Buddha. Dan tak heranlah sebab kita di dulu ni itu. Ya. Tapi saya fikir yang polemik baru-baru ni tu selesai. Ya, selesai dah, kita tak perlu panjangkan. Tapi memang tanasukhul arwah tu memang ada dalam Syiah dan sebahagian kepercayaan yang lain. Ya, Batiniyah dan sebagainya. Selesai. Baik. Maka dia kata manusia ni terdiri daripada jasmani dan rohani, masing-masing ada kehendak dan hak dia. Sehingga semua unsur-unsur tersebut, kekuatan-kekuatan itu semuanya perlu tumbuh dan berkembang dengan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang dan layak dengannya. Harus mendapat makanan yang bergizi. Ini disebut ni. Maulana Abu Hasan itu kita kehilangan ulama pemikir yang begini. Yang bila mana dia bercakap, dia pakar hadis, dia pakar tafsir, tetapi bila menulis tentang kemanusiaan, menulis tentang survival orang Islam, dia bercakap tentang kepentingan untuk makanan yang seimbang. Dia bercakap tentang keperluan kebersihan dalam ketamadunan. Dia bercakap tentang kualiti makanan yang perlu diproses oleh orang Islam. Kita ketandusan pemikir begini. Hari ini sekarang kita baca, bila kita menemui ulama yang fiqh, dia punya area of expertise dia fiqh semata. Ialah kita tak perlu dia pakar pun, tetapi sekurang-kurangnya kata Maulana Abu Hasan, dia kena suarakan keperluan ataupun hak asasi awami ini tentang keperluan untuk mendapatkan air yang bersih. Keperluan ni berapa puluh tahun dah air punya jadi masalah tak selesai-selesai. Di mana suara para ulama untuk bercakap dalam hal ini? Dia telah kata itu bukan bidang saya. Saya mengaji fiqh. Ini bukan cerita fiqh, ini keperluan hak asasi manusia dia. So, kita akan sampai bab ni. Ya. Kita akan sampai bab tu juga. Ya. Keperluan, saya baru ni saya tulis di Facebook tentang keperluan untuk food quality. Dulunya food security satulah, stok makanan, tapi food quality sekarang pun jadi isu juga. Bila tentang anak-anak kita pun rajin sakit, tentang penipuan makanan kan. Mind Valley punya channel tu cerita banyak tentang penipuan. Bagaimana dia mesyuarat tiap-tiap kali mesyuarat syarikat-syarikat besar ni, dia akan brainstorm mesyuarat perah otak. Macam mana nak gantikan perkataan sugar dekat label dia punya produk tu. Nak gunakan perkataan lain, gantikan perkataan sugar. So nanti orang tak boleh sue dia lah, kata dia tipu. Dia tak tipu, memang sugar betul, tapi tak guna perkataan sugar. Dia ceritalah tentang bagaimana gergasi makanan ini memperdayakan pengguna. Jadi itu isu kualiti makanan yang sampai kepada kita. Tu pun ada orang komen lah dekat saya, jangan menambah kedangkalan diri, orang komen kat saya. Tak perlu bercakap tanpa bukan bidang. Ini bukan cerita bukan bidang. Ini hak siapa ni? Hak kita pengguna untuk menuntut kualiti makanan yang baik, menuntut penjelasan dari kualiti makanan yang baik. Hari ni kita beli apple yang paling orang kata sihat lah, tengok dekat label Australia pun nak makan kena basuh dulu. Orang kata apa? Takut lagi dia perlu sembuk pengawet lah, apa sembuk segala lagi racun yang bukan-bukan. Apa pun ni kita dapatkan sama, kita takut dah. Even madu orang kata ni madu yang terbaik ni. Makan tak lega. Cek rupanya ada tambah hiang. Macam-macam tuan-tuan. Maknanya kualiti makanan pun perlu jadi satu benda yang kita kena perjuangkan. Hari ni banyak benda-benda yang di bawah, yang di parah ni, golongan atasan dia tak cakap sangat. Macam penindasan food panda, sebut tu tak apa. Penindasan vendor-vendor makanan kepada rider, kepada kedai, kepada pengguna, markup harga yang terlalu tinggi, pekedai kena. Ialah dia sekelompok tertentu saja yang menanggungnya, maka dia tak menjadi, mereka ini akan kekal terzalimi. Faham maksud saya? Mereka ni kan kekal begitu dalam keadaan tertekan, ditipu. Hari ni orang-orang pemain ini dia bebas nak naikkan harga berapa, nak markup berapa, nak tekan siapa pun, kerana tak ada orang nak bercakap. Penyakit yang jadi beginilah, bila orang satu dua bercakap, orang akan kata dengan bercakaplah bukan bidang.
faham. Kalau dalam ruang yang sains, yang memerlukan faktor yang detail, yang tajam, itu kita jangan bercakap. Ataupun bidang hadis, ataupun bidang fiqh, akidah tentunya. Tapi dalam bidang-bidang yang manusiawi ni, saya boleh katakan label begitu, kita ada ruang untuk bertanya, untuk mencetuskan persoalan. Itu yang Maulana maksudkan dalam ni. Maksudnya orang Islam itu keperluan untuk dia menambah ilmu, memperkembangkan roh dia, iaitu spirit dia, spirit jiwa dia. Tambah ilmu, tambah ketenangan, zikir, ayat agama dan sebagainya, dan memerlukan makanan yang bergizi, makanan yang sihat, yang seimbang. Maksudnya penting bagi orang Islam. Satgi dia akan cerita tau, akan sampai satu zaman orang Islam dah tak pentingkan semua tu. Dah satgi. Ya. Ni kita bukan kata tak jaga makanan. Padang pun tak jaga. Kan? Sampai macam tu sekali semalam. Cerita dengan orang lain lah ni kan. Baik. Tidak mungkin akan terdapat kemajuan yang sebaik-baiknya kalau tak ada combination those two things ni. Kecuali bila manusia dikuasai oleh kesedaran agama, akhlak, akal dan jasad yang baik. Barulah manusia dengan mudah dapat mencapai kesempurnaan kemanusiaannya. Ya, baik. Sedap ayat Ahmad Syekh ni. Pengalaman membuktikan bahawa semua itu tidak akan mungkin tercapai atau terjadi kecuali bila pimpinan hidup itu dan pengaturnya dipegang oleh tangan-tangan manusia yang percaya kepada kerohanian dan kejasmanian, spiritual dan material. Two things. Dia kalau kita ada pemimpin yang dia spiritual semata-mata, tak ada pembangunan material pun tak boleh. Ataupun kalau pemimpin yang dia sekadar material sahaja, pembangunan jiwa tak ada pun tak boleh. Dia kena ada combination those two things. Kena ada combination dua ni. Dan tuan-tuan percaya atau tidak, model mana yang paling lengkap ada dua ni? Kita tak perlu tengok ke hadapan, ke belakang sebenarnya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah model pemerintahan yang terbaik yang ada dua ni. Kalau kita nak kata pemerintah kita itu wali ataupun ulama, siapa lebih ulama daripada Abu Bakar? Kalau kita kata pemerintah kita itu lebih warak dan zuhud, siapa lebih zuhud daripada Umar? Tetapi mereka itu di samping zuhud, warak, kewalian mereka itu, mereka tidak pernah meninggalkan aspek-aspek pembangunan. Umar menetapkan agar ada allowance khusus untuk tentera. Tak perlu dia nak kerja lain, nak boleh fokus kepada latihan. Sayyidina Uthman buat tentera laut. Sayyidina Abu Bakar buat berapa banyak badan-badan yang nak mengilir zakat dan sebagainya. Pembangunan material ada, pembangunan spiritual pun ada. Kesalahfahaman yang berlaku kepada Islam. Nanti dalam era 1839 kita akan masuk, saya tak pasti ada ke tidak dalam ni. Sultan Mahmud kedua, Khalifah Uthmaniyah, ya sebelum yang terakhir tu. 1839 apa berlaku di Turki Uthmaniyah? Tanzimat, gerakan Tanzimat, pembaharuan. Tapi masa tu dah terlambat. Bila dia rasakan dia dah ketinggalan jauh daripada Jerman, daripada Austria-Hungary, daripada England semua ni, dia cuba nak buat pembaharuan, tetapi pembaharuan yang dia bawa itu gagal. Kenapa kita akan bincang nanti? Kalau ada, kalau tak ada, tak boleh saya cerita sikit. Ya, baik. Okey. Bila orang-orang yang berkuasa adalah manusia atau jemaah yang menyembah benda ataupun kebendaan, seperti mementingkan kelazatan dan manfaat yang dapat diraba dan dirasakan sahaja, tidak percaya kepada selain benda dalam kehidupan ini, tidak percaya tentang apa yang ada di balik perasaan. Hal ini akan mempengaruhi akan tabiat, prinsip dan kecenderungannya dalam meletakkan kemajuan dan membentuknya. Kebendaan itulah yang memberi bentuk kepada tabiat-tabiat mereka, yang mempengaruhi perasaan hatinya. Maka sempurnalah rintihan bagi kemanusiaan yang akan diiringi oleh rintihan-rintihan yang lebih hebat lagi. Itu dia ayat dia. Senang macam ni lah dia kata. Kalau pemimpin itu spiritual semata-mata tanpa ada pembangunan material, ya, tak ke mana. Dan kalau begitu juga sebaliknya. Yang tu lah bahasa mudah kita ni. Cuma bahasa Maulana ni lebih padat, lebih tajam lah. Ya, baik. Negara dan bangsa yang berdasarkan kebendaan begini, kemakmurannya terletak. Oh, yang ni cantik. Tuan-tuan boleh buat status Facebook ayat ni kata tuan nak ambil. Ni ayat Maulana ni. Negara dan bangsa yang berdasarkan kebendaan, kemakmurannya hanya terletak dalam bahan dan upah.
dalam kertas dan tekstil, dalam logam dan besi. Dan kemakmuran bagi mereka hanya terletak dalam medan-medan perang dan alat-alat perang. Kata, kalau orang meletakkan kemakmuran itu, kejayaan itu pada material, maka kejayaannya itu akan terletak pada material semata-mata. Kalau dia kata negara maju itu lambangnya adalah dia ada bangunan tertinggi di dunia. So orang akan nampak kejayaannya di situ sahaja. Tetapi rakyatnya menderita. Tuan-tuan buka di dalam kajian. Yang ni saya tengok di Bloomberg punya kajian 2017. Sorry, bukan 2017, 2018. Bloomberg punya. Antara negara yang rakyatnya paling tekanan atas dunia, Amerika Syarikat duduk nombor 3. Yang dikatakan negara kaya, yang dikatakan Uncle Sam yang hebat itu nombor 3 dunia. Rakyat paling menderita dan derita. Nombor 3 dunia. Tapi kalau negara yang paling tenang, paling damai dia letak yang macam tu lah. Norway, Luxembourg, Belanda tu lah. Saya fikir kalau begitu, mudah-mudahan satu hari nanti dia Islam lah kan, negara tu kan. Tapi negara yang dikatakan hebat, yang ekonomi, super power semua ni, ya, hebat sangat ni, nombor 3 dunia tekanan rakyat dia. Paling tinggi. Nombor 2 China. Ini Bloomberg punya kajian lah. Nombor 2 China. Nombor 1 India. Nombor 4 Brazil. Nombor 5 dia letak, saya tak ingat. Dia 5 negara. Ya. Amerika nombor 3, China nombor 2. Paling tekanan atas dunia. Ya. Tapi dalam list tu dia tak letak Korea Utara tu, saya tak faham. Mungkin Korea Utara dia tak pi kot, tak tahulah kan. Tak tahu. Tapi saya cuma sebutkanlah apa yang saya dapat. Baik. Jadi, kemudian dia kata lagi, kemakmuran itu hanya tampak pada peribadi penguasa saja. Yang dikatakan makmur itu hanya pada tubuh badan dia. Yang dikatakan senang itu hanya pada dia. Jadi gitu dia kata. Nah, kemakmuran itu hanya terletak pada peribadi-peribadi penguasa, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat pelacuran. Yang dikatakan makmur, kaya tu, kalau pemerintah ni itu meletakkan dasar mereka begitu, tempat-tempat itu akan dilihat mewah dan kaya. Tapi tempat-tempat yang tidak dalam dasar mereka hanya akan mundur dan terus terpinggir. Ya? Macam orang katalah, kalau konsert artis besar-besar, anugerah bintang popular apa semua tu sampai ratus-ratus ribu hadiah ngamak-ngamak lawak apa semua ni. Tapi tilawah Quran, even antara bangsa pun berapa ringgit saja dapat. Imam muda ke, pencetus ummah ke apa ke, sampai berhutang tak dapat hadiah. Bila dasar itu tak ada pada dasar pemerintah itu tak ikut lunahnya, maka yang mengikut lunah itu akan untung. Yang tak ikut dasar itu akan merugi. Begitu juga sebaliknya nanti. Kalaulah pemerintah itu hanya spiritual semata-mata, tidak ada material, maka pembangunan program agama ini saja akan mewah. Tetapi orang-orang yang di luar, di dalam bidang lain, bidang sukan misalnya, bidang masakan misalnya, bidang-bidang lain lah, dia akan ditinggalkan pula. Dia akan jadi begitu. Kita ni tak tahu kita bidang apa ni. Misalnya bidang agama pun kena tinggal, padang bola pun teruk, tak tahu bidang apa yang bagus. Kan? Tapi itulah menara naik tinggi banyak dan sebagainya. Dipakai penyodok malam tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya isu padang bola ni dengar pada sekolah rendah. Tak selesai. Tak tahulah, kita bukan pandai. Tak tahu, saya tak kerti. Tapi rakyat biasa ni kita rasa macam marah lah juga kan. Padang bola ni macam isu ayak di Kelantan. Berapa lama dah duduk dengar. Ayak Kelantan mungkin orang kata ada alasan lagi lah. Satu negeri besar nak uruskan semua pasal Pulau Pinang pun. Saya ingat di SPS pun masalah juga ayak tu. Tekanan ayak kan. Mungkinlah ada alasan lagi. Tapi padang yang depan tu, tak tahulah. Mungkin mereka ada alasan mereka. Kita tak kata, tapi kita suarakan saja. Tapi saya nak buat begitulah. Nampak tak? Fokus pemerintah itu akan terletak pada dasar dia. Kalau dasar dia condong ke arah A, golongan A akan untung. Sebab tu saya ingat zaman Pak Loh dulu dia pernah buat dasar pertanian kan, nak ubah balik. Pasal zaman dasar perindustrian yang dibuat sebelumnya itu menguntungkan sebelah pihak sahaja. Agar dengan pertanian itu orang Melayu akan kembali kaya. Tapi akhirnya tak jadi begitu. Ya? Raffles pernah sebutkan kan, orang Melayu ni malah. Syekh Hussein Alatas malah dalam buku dia Mitos Peribumi Malas. Dia kata orang Melayu bukan malas, tapi orang Melayu cuma malah kerja kerajaan. Sebab orang Melayu malah kerja kerajaan. Pasal orang Melayu dah kaya dengan tanah, dah kaya dengan bendang, dah kaya dengan getah, dah kaya dengan macam bot kapal semua untuk pilot. Dia tak heran dengan kerja kerajaan, dia boleh kerja sendiri, dia boleh jadi toke. Bukan dia malah, tapi dia malah kerja kerajaan. Tapi Melayu sekarang, dia memang tunggu kerja kerajaan. Tak kata kat orang, kata kat dia sendiri ni, saya bekerja kerajaan. Ya? Seolah-olah bila tak dapat kerja kerajaan tu macam tak ada dah, habis dah, tak ada dah dunia ni. Ya?
Pemikiran kita begitu. Dulu zaman saya kecil pun begitulah. Cikgu-cikgu duk kata, mak pak duk katakan, esok minta kerja, hang minta kerja kerajaan, senang dah terjamin. Ya, pencen pun ada, rumah pun senang beli. Ya, set kita. Kerja-kerja keluar ni tak tentu. Tapi tuan-tuan duk pergi bangunan-bangunan besar tu, rumah-rumah yang mewah tu semua tu bisnes tu. Kerja kerajaan tu. Nak kerja kerajaan tak boleh pakai metode tu lah. Saya rasa lah. Boleh tak, Mak Mazul? Kalau dosa boleh lah kot no. Setakat 41 tak boleh lah. Saya 41. Baru ni tanya expander pun tak lepas. Bisi-bisi kan. Dia pun tengok sedia je tak lepas ke tu. Malu lah. Maknanya mungkin kena naik tangkap lagi kot. Maknanya nak kerja kerajaan tak boleh kaya. Nak kaya kena bisnes. Tapi kalau nak kerja kerajaan, nak kaya kena rasuah. Itu lah. Betul ya saya cakap salah? Saya fikir yang tu je cara dia. Bukanlah suruh. Tapi nak abang kata, tak tahulah kalau dia ada ruang yang lain kan. Mungkin dia menabung daripada kecil. Kan? Ada setengah orang macam tu. Baik. Okey. Okey, kemudian dia kata bila ini kita masuk part yang dia kata pemimpin bila fokus dekat material saja ni, segala kemakmuran terletak daripada wang kertas, kemakmuran terletak pada tekstil dan logam kita tadi tu kan. Hati dan jiwa manusia akan mati dan akan menjadi keras membatu. Lenyaplah segala kebaikan dan kehormatan dan akhlak. Rosaklah rumah tangga dan tempat kediaman. Rosak juga perhubungan darah dan keluarga. Hubungan isteri dengan suaminya, bapa dengan anaknya atau anak dengan bapaknya. Begitu juga antara saudara mara kandung, rakan-rakan dan temannya. Jadilah kemajuan dan kemakmuran sebagai satu tubuh yang besar dan gagah dan hebat dan tenar, tetapi dalam hati dan jiwanya penuh dengan serba macam keluhan, penyakit dan kesakitan. Begitu juga dalam kesihatannya terjadi banyak keluhan dan kegemparan. Itu dia ayat Maulana. Maksudnya kata, ada negara yang dia mementingkan material semata-mata dan dia mungkin dapat, tetapi roh negara itu kosong. Di dalamnya rakyat tekanan, rakyat pressure, ada yang bunuh diri. Di Korea pun tak silap saya antara kadar ambil pil tekanan yang sangat tinggi. Malaysia pun sekarang kadar anxiety sangat tinggi sekarang dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan saya fikir rakyat dunia lah kot. Tekanan membawa kepada kerisauan. Dia ada dalam kaunseling kami belajar dulu dia kata GAD. Generalized Anxiety Disorder. General Anxiety Disorder, GAD. Kebimbangan kepada benda yang dia tak pasti, ketakutan kepada benda yang dia tak tahu. Orang putih dah kaji lama benda ni. Dia sebut sebagai the fear of unknown. Tapi dulu dia merujuk kepada akhirat lah sebab dia tak tahu. Tapi sekarang ni benda ni dia dalam sekitar kita. Dia orang tua kata apa? Usik diri. Kadang-kadang member post kat Facebook, dia kata pasal lain. Kita rasa macam dia kata kat kita. Kita post kat status WhatsApp balik. Prasangka tu mula jadi sekarang ni. Kata Maulana Abu Hassan, semua ni kesan daripada bila pemerintah tak fokus on aspek spiritual, dia fokus on material sahaja, maka rakyat akan jadi begini semua. Dia akan berpecah belah, dia akan mula berprasangka, dia akan mula berisau, dia mula tekanan, bunuh diri, rumah tangga porak-poranda, macam-macam lah. Semua kekalutan itu akan berlaku. Dan kata-kata Maulana Abu Hassan ini tidak jauh lari daripada tulisan Al-Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin juga menyebut benda yang sama. Dia kata kalau berlaku kehancuran rakyat sampai tak ada nak buat apa dah, puncanya yang di atas. Bukan Allah lah, pemerintah di atas. Itu saja dia sebut. Ya, dia sebut. Dulu saya follow satu parti semasa sekolah menengah. Selalu diperulang ayat ini. Ya. Kalau dah rakyat teruk sangat di bawah ni, kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, tukar yang di atas, selesai. Tapi sekarang parti tu duduk di atas. Adakah dia akan menggunakan larah yang sama, kitab yang sama? Itu bahaya kita keras dengan parti politik. Minta maaf tanah. Itu betul ya saya kata. Adakah maksud tu kita akan tukar ayat lain? Sebab tu saya kata, tak apa, pergi mengundi. Undilah parti mana yang kita suka pun, tak apalah. Tapi jangan keras sangat. Sebab akhirnya kita akan jadi backfire kat kita balik. No? Saya ingat sampai sekarang, terngiang-ngiang saya pergi ceramah tu dulu kan. Imam Ghazali suruh tukar. Betul ya? Kan? Di manakah kita Al-Ghazali itu? Kita nak campak. No? Baik, minta maaf takut dah ni. Tapi tak dicakut sangat no. 32 lah kena berani sikit lah. Tapi bila tu kan harap reda orang kan. Banjir dia marah saya, hang ceramah apa takut-takut. Cakap tu ya. No? Betul juga saya fikir-fikir balik kan. Takut bagi orang kan. Kita nak reda Allah. Tidak tuan-tuan, semua orang simpan, semua orang sengak.
Tak, ya. Sambung lah. Nah. Jadi tadi tu kita negara yang ya macam kita tuan-tuan. Kalau kita suka kejayaan seseorang itu hanya pada kekayaan, maka kita akan tengok orang kaya saja yang berjaya. Oh, dia pakai Lamborghini. Oh, dia pakai Bentley. Oh, maksudnya dia berjaya. Tak semestinya. Kenapa kita nampak dia berjaya? Pasal otak kita dah set berjaya adalah kaya. Maka orang kaya saja yang kaya, orang miskin meskipun dia hafal Quran, dia tak berjaya. Orang miskin meskipun anak dia sebelah orang, takkan dia tak berjaya. Kuat tu, dia jaga anak, zuriat sihat semua kan. Anak-anak pula mengaji sekolah semua cukup meskipun dia cuma buat bendang. Dia juga berjaya. Ada orang yang sampai umur 60, sihat tubuh badan, perut tak pernah tinggi daripada dada dah, laki dah ni. Kan? Berjaya juga dia. Tetapi bila mana kita suka, sekarang ni Facebook, media sosial, kita nampak kejayaan itu hanya pada yang tu. Maka semua orang akan fokus, oh berjaya ni, tengok hebat. Dan orang Melayu ni, maaf sebut orang Melayu, saya sebut Melayu malam ni. Perangai dia satu perangai yang tak berapa kenal. Bila dia berjaya ni mesti kita, saya dulu masa saya susah. Dia mula semua macam tu. Siapa tak tahu. Dulu orang tak nampak masa aku susah dulu. Dia mula lah. Di kalangan cerita dia tu. Tak payah dah kot. Bukan zaman tu dah. Satu lagi perangai orang kita ni tuan, kalau video apa-apa kan, dia akan komen. Aku saja ulang video ni 2-3 kali agar dia penat. Kenapa salah? Komen-komen macam tu. Kan video dia tu jatuh kan, orang komen. Aku saja ulang video ni 5 kali agar dia jatuh 5 kali. Sudahlah. Tak sampai dah lewat dulu ni. Kerap sangat dah. Tapi tak apalah, mungkin dia nak kongsi, tapi sudahlah. Nah. Bukan majlis penyampaian anugerah. Dan kadang-kadang itulah, tak apalah. Tapi saya nak kata kejayaan itu bukan pada kekayaan. Nah, kaya tak ada masalah. Sayyidina Osman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya. Tak ada masalah kaya. Saya pun nak kaya. Tapi dia bukan ukuran. Berapa ramai orang kaya yang rumah dia luas, rumah dia tak kosong, penuh dengan perabot, tapi hati dia kosong. Berapa ramai tuan-tuan. Baik. Boleh lagi? Boleh lagi, tak masuk isyak kan? Okey, kemudian dah habis dah tibai kebendaan ni. Okey, sekarang ni Maulana nak tibai golongan satu lagi pula. Yang satu lagi pula. Okey. Dan bila pula golongan jemaah yang menang, dia kata mungkin pemerintah lah. Dan bila yang menang itu jemaah yang golongan anti benda, anti material, anti pembangunan. Senang abang, dia konservatif lah dalam bahasa kita, saya fikir begitu. Ya. Ataupun golongan yang memandang enteng kepada perihal kebendaan dan tidak ada yang dipentingkannya selain rohani semata-mata. Dia kata kalau pemimpin kita yang macam ni pula, ya, dia akan memusuhi kehidupan dan meremehkannya. Maka hilanglah kecemerlangan, kemajuan, merosaklah kekuatan-kekuatan kemanusiaan. Mulailah manusia kerana pengaruh falsafah anti benda ini, mereka senang melarikan diri ke padang pasir, khalwat ni maksudnya memencilkan diri. Memencilkan diri di kota-kota, memilih hidup membujang tanpa ada isteri ataupun suami, seksa jasmani sampai lemah dengan tujuan membersihkan jiwa ataupun roh. Lalu mereka lebih senang mati daripada hidup agar dengan kematian itu mereka berpindah daripada kerajaan benda dunia ke alam roh. Di sanalah bagi mereka kesempurnaan hidup akan dicapai. Maknanya kalau berlaku begitu pula, maka hilang minat kepada kehidupan, hilang minat nak mengaji ilmu, hilang minat nak tingkatkan kemajuan, hilang minat nak menyediakan fasiliti ataupun kebajikan. Maka rakyatnya mula akan jadi cemuih dan akan mula berpindah ke hutan-hutan, akan berkhalwah, akan tinggal segala-galanya, pilih untuk membujang, tak perlu membina institusi kekeluargaan lagi, pasal hidup ni cuma sementara saja. Ini kefahaman yang silap, kata Maulana Abu Hasan Ali Nadwi. Percayalah tuan-tuan, kefahaman itu sekarang subur dalam kalangan kita. Kefahaman nak lari ke hutan-hutan, kefahaman nak pergi ke setiap banjaran, kefahaman yang dunia ini sudah tinggal sejengkal saja, subur sangat dalam kalangan kita. Kita tidak menolak kita berada pada fasa akhir zaman. Kita tidak menolak kiamat sudah makin dekat. Tetapi pokoknya kita tidak tahu bila kiamat itu. Maka kehidupan perlu diteruskan. Ada anak yang perlu disusukan. Ada isteri yang perlu diberi nafkah. Ada mak ayah yang perlu kita jenguk di rumah. Kita tak boleh tinggalkan kehidupan ini dan lari ke banjaran nak berjuang katanya. Tetapi anak kita di mana? Dan saya jumpa tuan-tuan begini banyak. Saya sebut apa? Malam tu yang saya jumpa dengan Sir Azri Papa Gomo tu, dia kata ustaz kena sebut, dia kata saya jumpa ramai dah orang
Yang dah siap nak pi ke Banjaran, nak pi ke Selatan Thailand, nak berjuang dah. Tinggal nak bini dah. Tak mau kahwin pun ada. Dia kata, aku jumpa ramai dia tahu. Ustaz kena sebut dia tak saya. Sebelum tu pun saya dah jumpa ada orang yang kata begitu. Dan saya tak sangka realitinya begitu. Dah ada orang kefahaman itu. Dah asal kerja dah. Tunggu masa. Tuan-tuan, kalau Dajjal tak keluar sekarang, dia akan keluar zaman anak kita. Katakanlah. Kita tinggalkan anak kita untuk kita nak fokus Dajjal. Dajjal tak keluar sekarang. Dajjal keluar esok zaman anak kita. Anak kita di rumah tak minum susu, tak makan makanan seimbang, tak dapat khasiat, dia akan jadi lembek. So kita sedang sediakan tentera Mahdi yang lembek ke? Pasti kita fikir get ready for Dajjal, tetapi kita siapkan tentera-tentera, bukan anak, mungkin cucu, bukan cucu mungkin cicit, tapi sediakan untuk dia pandai makanan seimbang, yang sihat, yang kuat. Agar kalau bukan kita pun anak cucu kita di bawah. Tapi kefahaman salah ni. Siapa suruh lari tinggalkan dunia? Ha? Dan krisis ini dah berlaku tuan-tuan. Bila dalam Sir Alamun Nubala, dalam bab Imam Al-Ghazali, Imam Zahabi cerita. Krisis ini berlaku sebelum era Al-Ghazali. Orang menyalahkan Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali salah, bukan Imam Ghazali salah. Ya, Imam Zahabi membela Imam Al-Ghazali dalam bab ini. Dalam kurun kelima tuan-tuan, Imam Ghazali ni lahir 450, dia wafat 505, tak lama. Berapa umur dah? 55 lah kan? 450, wafat 505. Sebelum era Al-Ghazali, ada 3 kelompok manusia, saya cerita dah di surah ni. 3 kelompok manusia, satu kelompok yang dia kira hakikat. Semayang tak payah, apa tak payah, kenal Allah ya, cukup. Popular. Ya, popular. Kelompok yang anal haq, aku Allah. Bukan dia mengaku dia Tuhan, tapi semua benda adalah Allah. Ya? Dan kelompok itu turun ke tanah Melayu dulu, pernah berlaku. Sekarang pun ada dipopularkan semula. Kepercayaan begitu, wahdatul wujud itu. Baik, tapi bukan atas nama wahdatul wujud zaman tu, tapi kepercayaan begitu dah ada. Tak salah, betul, tetapi dalam betul itu ada salahnya. Begitu. Maknanya semayang pun tak penting, apa tak penting. Allah semata-mata. Hakikat. Satu. Golongan yang kedua, golongan yang begitu lebih kurang, tetapi ibadat. Ada beza ni. Dua orang ni macam dekat-dekat, tapi ada slight sepadan yang halus. Bezakan betul-betul ni. Satu ni dia hakikat saja. Satu ni dia cinta Allah, tetapi ibadat saja. Golongan yang mendirikan solat malam sampai 1000 rakaat, yang mengaji Quran tak mau keluar rumah, yang betul-betul warok, syadid apa semua ni. Ibadat semata-mata ni. Begitu, golongan kedua. Ini wujud dalam zaman Al-Ghazali. Sebelum Al-Ghazali, maafkan saya. Golongan ketiga, golongan falsafah sains. Yang bagi dia kalau sains ada penjelasan, betul. Kalau sains tak ada penjelasan, salah. Bagi dia segala-galanya perlu dibuktikan oleh sains. Kalau kata Allah kata langit ni 7, apa penjelasan sains? Kalau Allah kata matahari naik berat timur, apa penjelasan sains? Orang yang telah berkiblatkan sains. Kata Imam Zahabi, maka datanglah Al-Ghazali ini yang meluruskan ketiga-tiga ketidakfahaman ini, kesalahfahaman ini. Al-Ghazali lah yang membetulkan. Masa tu dah ada orang lari pergi ke hutan ibadat saja, orang pergi sembunyi di rumah-rumah, di gua-gua. Orang yang tak peduli nak main kuliah tak payah. Depa ni geng-geng fiqh, geng-geng masjid, kami geng hakikat. Depa ni mengaji kulit, kami mengaji isi. Ada orang zaman tu. Al-Ghazali lah yang jadi mujaddid. Sebab tu Allah kata dalam Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud riwayat hadis ni, Inna Allah yub'asu fi hadhihi al-ummah ala kulli ra'sin mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan dalam umat ini orang yang akan reset balik agama ini. Dalam kurun ke-6 Al-Ghazali kita meyakininya. Dalam kurun ketiga Al-Imam Syafi'i. Dalam kurun pertama Umar Abdul Aziz. Dan kurun terakhir nanti ada Al-Mahdi, tak lain dan tak bukan. Dia Al-Ghazali lah yang meneruskan benda ni. Dan kita berpendapat, kita meyakini bukan Al-Ghazali yang menyebabkan perang salib pertama kalah, tetapi Al-Ghazali yang menyebabkan perang salib kedua menang. Sebab orang kata ramai orang terpengaruh dengan sufi, masuk hutan, masuk semua gua semua ni sampai tak mau perang salib sampai kita kalah. Bukan. Golongan itu dah ada sebelum Al-Ghazali lagi. Imam Ghazali lah dalam madrasah Al-Ghazali inilah yang buat keluar golongan ini, tentera-tentera sufi ini bangkit. Sebab tu dalam perang salib kedua kita menang. Berapa ramai sufi di keliling Salahuddin Al-Ayyubi.
Sebab tu sufi bukan sufi yang sekadar duduk jalan pun tak larat. Dah. Sufi adalah sufi yang bila diturun ke medan perang, dia singa. Bila di atas sajadah, dia hamba. Dia sufi. Tapi salah faham tentang sufi dah berlaku banyak sekarang. Boleh ke lagi 2, 3, 4 minit? Boleh nak? Macam semangat pula malam ni tuan-tuan. Saya nak perhabis muka surat ni lah. Okey. Jadi dia kata bila jadi begini, masyarakat rakyat akan cemui. Malangnya kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, kalau berlaku pertembungan antara dua kepemimpinan ini, satu kepemimpinan yang material semata-mata, satu yang spiritual semata-mata, bila bertembung ni apa akan jadi? Yang material akan lahap, yang spiritual ini rapat. Dia sebut. Ya, baik. Dan dia kata, disebabkan pemahaman spiritual ini, yang spiritual membabi buta ini menyebabkan runtuhnya Islam dulu, dia kata. Kita telah menguasai dunia, menghasilkan ciptaan sains, ciptaan perubatan, segala teknologi macam-macam kan. Jabir Ibn Hayyan, apa nama ni, itu yang buat sains, itu fizik. Yang buat jam tu. Jam tu, dia yang buat. Memang dia yang buat jarum macam tu. Jarum clockwise tu. Betul, hari ni kita main tanpa ilmu sains, kita katakan ni semua jam ni orang kafir buat. Kita buat ikut kiblat, ikut tawaf, kan. Tawaf pun tak salah. Clockwise tu pun tak salah. Tu orang Islam buat tu. Tapi saya pun salah seorang yang terikut lah dulu. Tapi bila kita baca buku, kita jumpa lah. Yang buat jam ikut arah tu memang Jabir Ibn Hayyan. Dan ada sebab tu dia buat ikut lawan tawaf. Nak ukur apa masa tu ada dalam, saya tak bawa buku tu. Invention orang Islam yang hebat dan alasannya. Dan jam yang clockwise itu memang ada alasan. Dan orang Islam yang buat clockwise itu. Kita kena betulkan kita pemikiran balik. Baik. Okey. Saya nak habis perenggan ni. Okey, ini. Masyarakat yang fokus kepada spiritual ini akan melemah kerana masyarakat kebendaan akan lebih agresif. Akhirnya jemaah yang bersifat kerahiban itu akan menjadi lemah dan tidak mampu bertahan menghadapi jemaah kebendaan. Ini saya kata pertembungan tadi tu. Sebab kebendaan dia lahap sifat dia. Dia tamak. Dia progresif sangat. Dia tamak, dia nak cepat. Betul tak? Dia tak peduli perasaan, dia tak peduli seni, dia tak peduli jiwa, dia tak peduli roh, dia tak peduli agama. Apa yang make money, apa yang profitable, dia akan go for it. So, golongan ni pula, tak apalah, biarlah, sudahlah. Anak-anak dia nak sekolah. Bini dia nak makan. So, akhirnya masyarakat jemaah ini akan dilahap oleh jemaah progresif. Membentuk kapitalisme. Itu dalam era kemudian. Tapi kata Maulana, punca ada yang ni. Satu puak tinggal dunia, satu puak tinggal akhirat. Maka, orang yang meninggalkan akhirat, dia duduk di dunia, dia akan menang lah. Sebab dia tinggal akhirat, dia nak dunia. Tuan-tuan, orang yang nak dunia saja ni, tak mau akhirat, dia boleh untung tak atas dunia? Dia boleh untung. Tuan-tuan tengok member-member Minforex kan. Ui, sat-sat, nak naik sat-sat je. Kita pun geram tengok. Ya? Orang yang boleh rasuah, orang boleh mencuri, orang boleh buat keuntungan-keuntungan yang haram ni. Siapa tak mau? Tapi tak boleh. Kita ada dimensi akhirat dan dunia kita. Tapi orang yang dia letak dunia saja, akhirat tak ada. So, dia boleh untung atas dunia ni. Tapi bila orang yang tinggal dunia tu, tak ada akhirat semata, dunia tak ada langsung. Bila dia duduk atas dunia, mau tak mau dia kena juga ikan. Dia tak mau duduk layak, dia duduk atas darat saja. Tak boleh. Ada masa-masa dia kena turun juga, ambil udara dia. Kita manusia duduk atas darat, nak duduk lalau saya tak mau keluar. Tak boleh. Ada masa kita kena naik juga. Begitu juga orang yang dia kepala otak ada akhirat saja, dunia tak mau. Tapi dia duduk atas dunia. Mau tak mau dia kena buka tingkap juga. Isi borang berim. Mau tak mau, nak makan juga. Jadi pada clash kat situlah golongan yang keduniaan ini, kata Maulana, akan lahap golongan ini, akan makan. Dan selalunya golongan ini bijaksana agama. Di sanalah mereka akan dipakai oleh golongan ini. Kata Maulana, bukan saya kata. Dan saya setuju kata Maulana itu. Tuan-tuan, saya nak tutup lah. Saya berhenti pukul 9, ada lagi 6 minit. Kalau kita lihat dunia ini secara keseluruhan, saya nak piang tu, dalam ketamadunan agama ini, Islam. Esok saya kuliah di Fahim pasal geopolitik. Tapi saya sentuh sikit, yang ni pasal ada kaitan. 1839, Sultan Mahmud kedua, Uthmaniyah. Dia melihat Uthmaniyah telah ditinggalkan jauh oleh Barat.
kita dilihat mundur. Maka dibuat gerakan tanzimat. Tanzimat. Tetapi malangnya tanzimat itu pembaharuan untuk pemodenan. Tetapi pemodenan berkiblatkan barat. Maka sudah ada undang-undang pemakaian kod. Itu yang start pakai kod. Sebab tu saya tak setuju bila mana Turki itu disalahkan Atatürk semata. Atatürk cuma melengkapkan kesekuleran Turki. Yang memulakan bukan Atatürk. Pada era Osmaniyah lagi. Tanzimat masa tu dia bagi undang-undang hukuman murtad mati dihapuskan. Hak sama rata agama dibuat. Bila hak sama rata agama dibuat, yang marah tuan-tuan bukan orang Islam saja, orang Kristian pun marah. Sebab bagi Kristian, Yahudi tak boleh sama dengan mereka. Yahudi kena bawah mereka. Kristian masa tu di Turki. Rendahnya Yahudi masa tu. Kristian for them is okay for them to be bawah daripada orang Islam. Tapi jangan sama dengan Yahudi. Yahudi kena bawah daripada mereka. Sebab tu Kristian pun marah Tanzimat Uthmaniyah buat ni. 1839 sampai 1876 ni kurun ke-19. Akhirnya golongan-golongan agama ni tak ada tempat. Pasal pemodenan yang bersifat kosmetik, material. Pasal bagi dia apa? Kejayaan adalah begitu, macam orang barat. Tadi kita bincang tadi tu. Kalau dia letakkan kejayaan hanya pada itu, maka itu yang dia akan tuju. Kena pakai kod, dah start kerja office, dah boleh pakai blouse, dah undang-undang sama rata, undang-undang yang Islam dianggap kuno, dah ambil kod undang-undang barat yang kita dah bincang tentang undang-undang barat tu. Tapi saya nak abang kita fokus kepada dasar pandang ke barat ni. Akhirnya gagal. Bila gagal, ada gerakan, dia ada dua. Satu, Angkatan Muda Turki. Gerakan Muda Turki yang Atatürk tu. Sebelumnya ada Angkatan Muda Osmaniyah. Tu sebelum tu lagi tau. Angkatan Muda Osmaniyah ni lah yang desak Sultan Abdul Hamid kedua naik tahta tapi buat parlimen. Abdul Hamid kedua ni dah lah dah. Dia cuba nak memperelok tapi dah teruk sangat dah sistem Osmaniyah masa tu. Ada 4 minit. Saya nak bagi ringkas lagi ni. Lepas tu tuan-tuan, dah makin teruk dah ni. Pada kurun ke-19, kita tak hilang punca lagi, tapi ulama hilang pengaruh dia. Ulama hilang pengaruh. Dan masa tu pemimpin-pemimpin yang telah diasuh daripada peringkat ketua cabang, ketua bahagian untuk membina kekayaan, membina pengaruh, politik wang semua ni, bila dia naik dengan imej begitu tau. Masa tu Muhammad Ali Pasha pada tahun 1808 dihantar ke Mesir untuk menghapuskan pemerintahan Mamluk di Mesir. Mamluk lama di Mesir tuan-tuan sampai zaman moden. 1811 Muhammad Ali Pasha buat satu jamuan besar, panggil semua keturunan Mamluk mai makan, dibunuh semua. Lepas tu dia asaskan pemerintahan dia sendiri di Mesir, iaitu kerajaan separa khalifah. Maksud dia masih benang bawah Osmaniyah tetapi dia kerajaan sendiri. Tu Mesir. Sampai tahun 1953 ada pemberontakan Arabi apa semua tu, akhirnya digulingkan, ada anak cucu dia, kedif-kedif semua tu digulingkan. Naiklah Jamal Abdul Nasir. Okey, tak apa itu. Tapi nak beritahu, Muhammad Ali Pasha ada jasa dalam mengekang kemarahan Wahabi. Peringkat awal. Gerakan Wahabi betul ya, bukan kita golongan Wahabi ni, gerakan Wahabi ni. Tapi kemudian dia juga lawan juga dengan pemerintah dia sendiri. Okey, Osmaniyah. Baik. Sampai 53 rakyat bangkit, Jamal Abdul Nasir gulingkan dia. Bukan dia, anak cucu dia. Okey, selepas Osmaniyah jatuh, lagi 2 minit. Selepas Osmaniyah jatuh, ni saya nak pian ni. Negara Islam hilang arah, macam anak ayam hilang mak. Masa tu mula raba. Mula jam. Jadi bila Atatürk naik dengan model sekularis modernis ni, dilihat macam okey, maka satu persatu negara Islam mula pi ke arah tu. Saya buktikan, di Tunisia ada Hamid Bourguiba, pun begitu. Di Iran ada Shah Reza, pun begitu. Di Pakistan Muhammad Ali Jinnah, pun begitu. Di Afghanistan Amanullah Khan tu, pun begitu. Semua Afghanistan lagi dahsyat tuan-tuan. Hari ni warak lah. Masa tu lagi dahsyat dia punya sekular dia. Nah, lepas tu apa nama ni yang jadi Hizbullah sekarang tu apa? Hizbullah. Lubnan pun begitu. Era 1920-an ke 1950-an 60-an ni. Indonesia Soekarno pun begitu.
Saya fikir Malaysia pun begitu. Sampai orang boleh buat iklan di surat khabar, minumlah arak, baik itu kesihatan. Ni ada orang viral tu kan. Kesedaran agama tak ada. Orang mula berkiblatkan begitu. Ya. Sebab tu orang kata orang dulu baik, orang lah jahat. Tak. Dulu lagi teruk lah, lagi warak sebenarnya. Cuma dulu dia tak ada lah masalah sosial. Tapi dia lebih ke arah sensitif itu tidak ada. Baik. Kita hilang punca, tenggelam punca, hilang arah, tak ada arah, masing-masing pening. 1932 depa muncul satu golongan yang terkesan dengan sekular ini, depa pula menjadi terlalu ekstrim, iaitu Saudi Arabia 1932 yang muncul bersama gerakan Wahabi. Mereka pula terlalu ekstrim. Ya, tetapi mereka itu tidak dipandang pun sampai 73. Sebelumnya ada Aramco, barulah mereka jadi kaya sampai sekarang lah. Jadi masa tu masyarakat jadi aku nak follow ke arah yang ekstrim ini ke. Itu yang masa tu wacana Wahabi itu melebar sampai ke India. Tapi ada tentangan dia lah, wacana sekular itu. Okey. Dan semua ini keluar dalam era-era ketika jatuhnya Osmaniyah dan kita hilang punca, kita hilang arah. Ya. 9 tepat. Maka saya fikir tahun 40-an, bukan 40-an lah, tahun 30-an masa tu juga ada reform, ada islah, gerakan-gerakan Turki muda, gerakan-gerakan macam di Mesir, Muhammad Abdu, Hassan al-Banna, di tanah Melayu juga, gerakan-gerakan pondok, tutup guru, gerakan-gerakan kaum muda juga tak dinafikan. Kemudian tahun 70-an, 1970-an, ada kebangkitan masa tu, dah ada baju sekolah kena baju kurung, kan? Ingat dulu kan pakai skirt, baju kurung, kemudian ada tabung haji, ada SMKA, dia mula naik. Sekarang alhamdulillah dah stabil. Tetapi saya kira 2023 nak pergi ke 2040 ni, kita akan kembali ke zaman itu. Zaman tak ada arah. Kita akan sampai ke era itu. Bila pemimpin makin duk kayangan, ulama makin dalam pentah mereka sendiri, masyarakat yang kita awami ni, saya kata awami ni, orang awam marahan ini, dia akan hilang arah. Dan krisis itu akan kembali. Ya, kita akan bincang bulan depan insya-Allah kalau panjang umur. Minta maaf tuan-tuan, berat sikit tapi seronok pula. Ya, Allah Taala alam. Allah tak tanda tadi, tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.